Salam semua. Pada hari ini Poci nak bercerita dengan ringkas macam mana seseorang itu boleh jadi gemuk dan mendapat satu kondisi yang kita namakan kerentanan insulin ataupun insulin resistance. Harap korang boleh dengar baik-baik dan fahamkan betul-betul kerana ini ialah asas pengetahuan untuk pengurusan berat badan yang sebenarnya. Jadi Poci akan cuba menerangkan dengan cara yang paling mudah untuk korang faham. Dan Poci takkan menerangkan secara terlampau detail lah. Dengan kata lain, budak darjah 4 pun kalau Pocik cerita, insya-Allah boleh faham. Tanpa melengahkan masa, Zas! Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Okey, Pocik cukup faham dan mengerti yang korang semua selalu mendengar dan diberitahu tentang teori kalori. Itulah yang selalu didendangkan di media masa dan diajar oleh ramai pihak termasuk geng-geng fitness dan ahli perubatan. Jadi orang kata kalau korang nak kurus, korang kena belajar berkenaan dengan kalori. Katanya setiap makanan ni ada kiraan kalori. Semuanya ada nombor. Dia pun kata mi goreng begini kalorinya, durian begini kalorinya, tempoyak patin macam ni kalorinya, dan sedarai ini berterusan lah. Maka korang dikatakan kena beli sebiji lagi lah kamus yang ada senarai makanan dan kalorinya supaya korang bolehlah rujuk sentiasa sebelum makan. Bukan tu je, kena bawa sebiji kalkulator pula untuk kira berapa banyak masuk supaya nanti bila buat exercise, korang boleh tahulah berapa banyak kalori yang korang dah burn pula. Kata dia orang, kalau nak kurus, kalori masuk kena kurang dari kalori keluar. Baru boleh jadi kurus katanya. Hei, Pocik nak bagi korang spoiler sikit lah. Kiraan kalori ni bukan tak ada rasionalnya. Tapi badan kita ni bukan tong drum yang teori dia simple je. Macam sukat berapa banyak air keluar, berapa banyak air masuk kan. Tubuh kita ni ialah satu jasad biologi yang sangat kompleks. Tindakannya semua ialah berdasarkan reaksi biokimia dan hormonal. Korang tahu tak? Setiap benda yang korang makan, badan kita akan mempunyai reaksi yang sangat berbeza dengan setiap makanan yang korang makan. Contohnya kalau korang makan daging, tindakan badan dan hormon akan jadi lain. Kalau korang makan nasi, tindakan hormon dan metabolisme akan berbeza pula. Kalau korang makan makanan berserat, jadilah maka badan kita pun ada reaksi yang lain pula. Lain makanan, lain tindakan. Ada jenis nutrisi yang diserap terus jadi tenaga. Ada yang kena masuk hati dulu pula untuk diceraikan. Ada juga yang tak diserap jadi tenaga, tapi berguna pula kan untuk usus kita. Jadi tak semua makanan sama. Korang tahu tak? Ada 2 atau 3 jenis makanan yang sama kalori, tapi badan kita akan proses dengan cara yang berbeza pula amat-amat. Ada, satu akan jadi masalah. Dan satu lagi akan jadi sihat pula kita. Jadi kena sedarlah benda ni. Kalau tidak, sampai kiamat pun akan anggap yang penting kalori. Tak tepat tu. Yang sebenarnya, badan kita mempunyai sistem yang amat kompleks dalam memproses bahan makanan untuk dijadikan tenaga dan menyimpan lemak. Dan pelbagai benda-benda yang lain lagi. Pengawal untuk tindakan-tindakan ni ialah sistem hormon. Dan hormon-hormon ni akan bertindak mengikut situasi pemakanan kita setiap hari untuk mengekalkan kita dalam keadaan homeostasis yang sihat. Sekiranya kita mengambil makanan yang tidak sihat dan makan dia pula terlampau kerap, maka hormon-hormon ni akan mengalami ketidakseimbangan dan masalah akan berlaku, menyebabkan kita mendapat masalah metabolik dan penyakit kronik. Gemuk jugalah. Terutamanya bila kita pantau kembali pemakanan rakyat Malaysia, kita makan terlalu banyak makanan berunsur karbohidrat ringkas seperti nasi yang banyak, roti, mi, kuih tiaw, makanan ringan, fast food, macam-macam lah. Biar Pocik ceritakan bagaimana pemakanan tinggi karbohidrat ni menyebabkan korang jadi gemuk. Bila korang makan makanan yang berkarbohidrat tinggi, contoh dia air gula, kan, nasi dan roti yang banyak, makanan junk food, makanan segera, fast food, contohlah, akan berlakulah lambakan gula yang sangat banyak dalam salur darah kita. Badan kita tak suka gula ni banyak sangat dalam salur darah.
Sebab gula yang tinggi dalam darah akan mengakibatkan kesan toksik dan ia akan merosakkan salur darah kita serta organ-organ yang lain. Maka pankreas yang duduk di bawah perut kita ni akan merembeskan sejenis hormon yang dinamakan insulin ke dalam salur darah. Tugas insulin ni ada banyak. Tapi salah satunya ialah untuk tonyoh gula masuk dalam sel badan supaya ia dapat digunakan oleh sel-sel badan kita ni sebagai tenaga. Sekiranya banyak sangat pula, insulin ni juga akan menukarkan gula dalam hati yang berlebihan tu kepada lemak pula. Supaya tenaga simpanan kita tu ada untuk digunakan dalam keadaan kecemasan. Korang bolehlah anggap insulin ni sebagai hormon polis. Macam polis lah yang mengawal gula ni masuk ke dalam sel atau tukarkan gula jadi lemak. Itu memang kerja dia lah. Insulin ni macam salesman juga. Bayangkan dia macam salesman, bawa gula daripada rumah ke rumah. Dia ketuk pintu sel, Assalamualaikum. Dia tanya tuan rumah kalau dia nak gula ke tak. Kalau rumah tu tak ada gula, maka tuan rumah tu akan terimalah tanpa banyak soal. Tapi apakah yang akan jadi kalau gula dah berlambak dekat dapur tu dan tuan rumah tak mau pun gula? Yalah, hari-hari salesman datang ketuk pintu rumah, 5 kali sehari, tiap-tiap kali datang bawa 3 kilo gula. Takkah dalam 1 bulan rumah akan bertukar jadi gudang gula pula? Tuan rumah mana tak mengamuk? Mestilah dia halau salesman tu. Kata tuan rumah, hari-hari muka kau je, tak ada muka lain ke? Kalau bagi peri pun gula buat menyemak store je, buat apa? Banyak semut. Tak gitu. Maka begitu jugalah insulin. Makin banyak kita makan makanan tinggi karbohidrat, makin banyaklah juga gula dalam sel kita sampai sel kita dah tepu dengan gula. Dek kerana makanan majoriti ialah karbohidrat, maka cepat lapar. Dan bila cepat lapar, makan jadi makin kerap. Gula dah jadi padat dalam sel dan lemak pula tumbuh-tumbuh menggila. Maka sel-sel badan kita akan reject pelawaan insulin tadi tu dan dah tak mau gula. Tonyohlah macam mana pun, tetap no entry for you. Sebagai satu contoh, pernah tak korang terlihat situasi macam kat stesen kereta api di Jepun? Dah penuh dah penumpang, macam tak muat dah. Tapi ada orang yang ditugaskan di sana, tugas dia untuk tolak penumpang masuk lagi dalam kereta api. Kereta api dah sandat macam tin sardin. Tapi sebab semua orang pun nak pergi kerja, maka terpaksalah ditolak sampai semua orang berlaga kepala lutut kat dalam tu. Kerja dia tolak orang masuk kereta api tu, macam insulin lah cerita dia. Asal ada gula, dia mesti nak tolak masuk dalam sel. Tapi sampai satu masa, gula akan terlampau penuh juga dalam sel dan tak boleh masuk dah pun penuh. Pintu kereta api pun akan terpaksa tutup dan bolayan sama itu insulin. Maka gula-gula yang berlebihan tadi terpaksalah dibawa ke hati. Dan di sana dia ditukarkanlah menjadi lemak untuk simpanan. Maka disimpanlah lemak di merata ceruk badan, di perut, bawah tengkuk, peha, punggung, bawah lengan. Dan yang paling bahaya sekali, diletak di dalam badan sebagai lemak visceral. Membaluti organ-organ yang penting dan menekan pula fungsi organ-organ tu. Sehingga menjadi tak normal. Maka jadilah gemuk dan dapatlah penyakit metabolik. Ni lagi satu pocin abang. Ada orang ni dia makan banyak pun tak gemuk-gemuk. Jangan seronok dulu. Ada orang yang makan karbo banyak tapi tak nampak gemuk di bahagian luar. Tapi dia mungkin tak pernah buat MRI scan ataupun buat test darah di klinik kesihatan. Dia mungkin gemuk di bahagian dalam sebenarnya, ataupun kita panggil TOFI, iaitu thin outside, fat inside. Orang jenis ni pada awalnya tak tahu pun dia ada masalah metabolik, ambil kadang-kadang berpuluh tahun, berbelas tahunan. Tapi bila umur dah meningkat, baru mula nampak kesan-kesan sampingan macam contohnya tiba-tiba tekanan darah dia naik tinggi, luka lambat baik, tiba-tiba dia banyak kencing belah malam. Kadang-kadang ada simptom lain pula macam gout dan sebagainya, dan penyakit-penyakit tak berjangkit yang lain lah. Ini semuanya puncanya dia start dengan keadaan hyperinsulinemia atau sindrom terlalu banyak insulin kat dalam badan. Kerana makan terlalu banyak karbohidrat. Inilah punca kegemukan sebenarnya dan kebanyakan penyakit yang tak berjangkit di dalam dunia. Baik, dalam video ni
kita boleh rumuskan bahawa kegemukan dan penyakit metabolik adalah berpunca daripada ketidakseimbangan hormon insulin yang terlampau banyak dalam tubuh sehingga mendatangkan keadaan hyperinsulinemia, menyebabkan penghasilan lemak visceral dan lemak luaran yang diakibatkan oleh pemakanan tinggi karbohidrat sehingga mengganggu proses homeostasis sel yang sepatutnya. Mungkin ada orang tanya, Pokcik, karbohidrat je ke? Yang lain-lain macam mana? Kalau makan daging, ikan, ayam, telur, sayur macam mana pula? Jawapannya ialah semua makanan pun akan mengakibatkan reaksi perembesan insulin. Tapi karbohidrat didapati akan mencetuskan tindakan perembesan insulin yang terbesar dan terbanyak. Kerana karbohidrat akan disintesis menjadi gula di dalam badan kita dalam amount yang banyak. Dan amount yang terlalu banyak akan mengakibatkan insulin menyimpan lebihan gula ni ditukarkan jadi lemak di sekitar badan kita. Protein pula sebenarnya dia cetuskan rembesan insulin secara sederhana saja. Dan lemak baik akan mencetus rembesan insulin paling rendah kerana makronutrisi ini tidak disintesis menjadi gula secara direct ataupun terus. Protein dan lemak baik juga memberikan tenaga lebih lama dan konsisten daripada karbohidrat yang akan memberikan crash dan menyebabkan kita rasa lapar dengan lebih cepat. Itu beza dia. Jadi Pokcik harap video ini dapat membuka mata korang bahawa kegemukan dan sindrom metabolik ni bukanlah hanya disebabkan oleh terlalu banyak makan kalori semata-mata. Ia lebih kompleks dari itu. Dan kegemukan ialah masalah ketidakseimbangan hormon yang diakibatkan pemakanan tinggi karbohidrat dan mencetuskan perembesan insulin yang banyak secara kerap. Banyak pula itulah. Masalah kerentanan insulin atau insulin resistance bukan hanya setakat berhenti di kriteria obesiti saja. Ia juga akan impak kepada masalah-masalah kesihatan lain yang panjang berjela tak habis diceritakan dalam satu hari. Jadi, korang kena tengoklah pula video yang menceritakan bagaimana nak mengatasi masalah kerentanan insulin ni dengan berkesan. Kan Pokcik dah cakap, buatlah intermittent fasting, buat IF, buat sekerap yang mungkin. Kalau dapat buat selalu, lagi bagus. Kita kena ajar balik badan kita guna gula yang berlebihan dalam sel-sel tu. Dan pakai balik lemak yang berlebihan tu sebagai tenaga. Makan balik lemak badan tu. Bukan susah sangat nak buat dia. Jangan makan je pun. Bukan suruh berlapar sampai 3-4 hari. Cuma 16 jam je sehari termasuk waktu tidur. Kalau tu pun susah nak buat, asyik nak menyumbat mulut je kerjanya. Lantak kau lah. Tapi untuk siapa yang nak buat secara tekun, channel ni ada banyak ilmu Pokcik bagilah. Kau cari je lah. Banyak benda akan terjawab. Sains berkenaan kegemukan ni kompleks. Nak cerita satu hari pun tak habis. Tapi bab nak bagi kurus balik, nak sihat balik sebenarnya senang je. Satu ayat je. Puasa. Ada berapa keturunan Nabi-Nabi ajar korang buat benda ni, tapi tak diamalkan juga. Tetap nak makan sesuatu, nak jadi kurus. Kokonya berapa biji coklat kurus penuh steroid pun tak ada berkesan dietnya. Tambah lemak adalah. Akai pakai. Alright. Tu je. Tunggu video Bebel next session pula. IF for life.